start daripada awal indices indices ataupun index. Okey. Kita bermula dengan dia punya formula-formula asas kita. Kalau didarab, indeksnya tambah. Kalau dibahagi, indeksnya tolak. Kalau di bracket, kita darabkan indeksnya. Okey, ni senang je kot. Okey, oleh itu kita buat satu contoh dekat sini. Okey, untuk memulakan berbicara ni, jadi mungkin dalam bentuk indeks macam ni kita rasa keliru. Okey, cikgu buat macam ni. Korang perasan tak kalau cikgu gantikan dia 2A tambah dengan 4A? Agaknya apakah jawapannya? Jawapan kita adalah 6A. Betul tak? Kenapa? Sebab kita perasan A ni sama. Jadi senang ni mana buat dia? Ni 3 kuasa N, 3 kuasa N. Ni ibarat macam A lah. Okay, faham? Jadi kalau macam ni bermaksud teruslah kita dapat 6 3N. Okay guys. Soalan. Keliru tak? Faham? Afijan? Okay, good. Nice. Orang lain? Diana ke Diana? Cuba teruskan. Faham jadi tengok belakang ni. Kalau sama tu ibarat macam AA lah. Okey, kalau kadang-kadang soalan tu tanya. So, adakah ianya gandaan 3? Okey. Bila sebut gandaan 3 ataupun gandaan 2 ke, kita hanya merujuk yang dekat depan ni. Yang ni tak rujuk. Sebab apa? Yang itu ibarat macam 6A. 6A ke 6B ke kan? Jadi kalau kata adakah ini gandaan bagi 2, betul lah. Sebab ada 2, 4, 6 ataupun boleh bagi dengan 2 lah, senang cerita. Kan? Sebab ni kita boleh buat 2 darab 3, 6 juga. Jadi kalau ikut 6 tu adalah gandaan 2. 3 boleh tak? Boleh juga 3 darab 2. Jadi kalau disebut ditanya adakah ini nombor gandaan 2 atau 3, dia merujuk kepada nombor 6 tu. Bukan dia merujuk kepada 3N tu. Itu ibarat macam 6B. Okay? Okay, nantilah kalau jumpa nanti. Okay guys, nombor 2. Disebabkan korang dah belajar sikit ni, agaknya nombor 2 ni apakah jawapannya? Cikgu ajar dulu. Sebab ni tak jumpa lagi kan. Cikgu ajar dulu sikit. Okey, yang pertama. Okey, kat sini guys, ni ibarat A kan? Nampak tak? A, ni ibarat A. Ni macam itulah lebih kurang. Okey. So, kalau dia adalah A, sebenarnya dia bukan A saja. Dia mesti ada 1A. 1 tu dihilangkan. Betul? Jadi dalam kes ni, mula-mula kita kena pisahkan dia dulu. Maksud pisahkan apa? Maksudnya adalah 2N. Bila dia darab tambah ni, menunjukkan bahawa dia sebenarnya adalah darab. Menunjukkan dia darab. Okay. Faham tak macam ni? Sampai sini boleh faham tak? Soalan. Kalau tambah, darab. Boleh? Okey, dalam indeks, darab kita boleh gunakan sebagai titik. Titik tu adalah darab. Kenapa? Sebab dia tak nak kelirukan banyak X. Sebab darab ni macam X kan. Jadi dia tak nak kelirukan, dia buat titik. Jadi titik tu darab. Okey, oleh kerana cikgu pun tak nak kelirukan awak, maka cikgu akan buat bracket lah. Menunjukkan dia darab. Senang. Jadi kalau korang jumpa buku-buku yang guna titik, untuk indeks saja, titik tu menunjukkan dia darab. Okey. Okey, jadi macam ni nampaklah. Sebenarnya dia adalah 2N tambah 2 lah, sebab dia darab, indeks tambah. Jadi cikgu pecahkan dia. Kenapa pecahkan dia? Kita tengok nanti. Kenapa kita pecahkan dia. Jadi kat sini kita perasan bahawa 2N. Sini pun mesti ada 2N. Nampak tak 2N? Kita letak kat belakang. 2 dah kuasa 2 adalah 4. Jadi sekarang ni kita dapat. Okey, boleh. Okey jadi macam mana kita nak relatekan 2N ni dengan 2N? Sebenarnya 2N ni depannya adalah 1. Ingat tu. Seolah-olah macam A tambah 4A. Jadi depannya mesti ada 1. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Jadi apa yang perlu kita buat? 1 tambah 4, 5 lah. 5, 2N.
Okey. Soalan? Kalau ada. Kalau tak ada, okey. Okey, boleh? Diana komen sikit, Diana. Boleh tak? Boleh faham tak? Dia okey? Okay, good. Pijan okey. Alright. Okay, Akif. Diana? Fatin? Boleh kan? Okey. Alright. So, semua okey. Kita teruskan lagi lah. Jadi, oleh itu kita buat nombor 3 pula. Okay, nombor 3 ni juga nak lepaskan kepada awak. Okay, cuba buat. Carikan, perasan tak ada N, 3N. Okay. Itu adalah clue yang cikgu bagi. Okay, step pertama, pisahkan dia. Pisahkan dia. Kalau tambah, dia darab. Okay. So, step pertama cikgu bantu dulu. Okay. 3N 3 kuasa 2 3N 3 kuasa 1. Okey. Dah. Cikgu bantu sampai situ je. Selebihnya cuba korang buat. Siapa dah dapat jawapan dia? Cu komen sikit. Jawapan awak sama tak nanti nak kira ni? Ataupun kat mana korang sangkut? Okay, yang pertama kita akan dapat 3 kuasa 3 27 3N. Okay, Nasrul dapat 16 3N. Okay, jom tengok betul tak Nasrul punya. Okay, dekat sini pula 3 kuasa 2 9 3N. Nak samakan N ni. Okay, dekat sini pula 3 sahaja 3 kuasa N. Okay, sekarang kita campur. Tolak 27 tolak 9 tolak 3. Cikgu dapat 15. Nasrul, betul tak? Ke congak salah tu Nasrul? Betul tak? 15 kan? 27 tolak 9 tolak 3, 15. Z pun dapat 15. Okey, Z sama dengan cikgu. Itu typo je Nasrul. Salah congak. Itulah Nasrul So calculator lah sikit kot. Salah congak sia-sia ni kerja kita. Okey, komen guys. Mana yang tak faham ke nak tanya? Kalau dah tengok dah faham, okey dah tu. Boleh kan? Ni senang je kot. Okay, kita tengok yang keempat. Kita move yang keempat. Okay guys. Yang ni cikgu tak nak bantu. Cuba korang buat. Komen jawapannya. Ni jawapannya dalam bentuk pecahan ni kalau dapat. Okay. Nasrul, dapat jawapan awak? Z ke kalau dapat? 19/5 5N. Okey Nasrul, kita check betul tak? Okey, yang pertama, jika dia ada negatif seperti ini, negatif seperti ini, sebenarnya kita boleh jadikan dia per guys. Sebab dia ada negatif kan, jadi 5 1 lah. 5 kuasa 1. Negatif dia hilang lah, ataupun 5 sahaja. Dekat situ barulah kita boleh keluarkan dia. Jadi kat sini 5N. Okey, dekat sini kita cuma ada 1N. Macam tu kan. Dekat sini kita kena keluarkan ni, nampak je ya, 1 5 dan juga 5N. Supaya kita nampakkan dia. Jadi korang settlekan yang dekat depan saja. Ni bracket ni buang ni. Serabut je bracket ni. Jadi korang tambah 5 tolak 1 tolak 1/5. Berapa korang dapat? Korang akan dapat lebih kurang 3/4/5 5N. Okey, atau
dia boleh jadi 19/5. Boleh juga, betul lah Nasrul punya. So dua-dua boleh. 3/8 dapat 3/8, iya ke? Tengok. 19 bahagi dengan 5. Betul, 3/8 pun boleh. 3.85N. Okey, mana-mana korang pilih betul je. Yes, okey je. Dapat Zaid? Okey, cuma be careful sikit yang ada negatif tu lah. Negatif ni sebenarnya nak senang kita letak kat bawah, nak hilangkan negatif. Sebab dia tolak kan, tolak bahagi. Tolak tu bahagi kat bawah lah. Okey. Jadi cikgu Muh ya, ataupun ada apa-apa nak tanya? Tak ada kot, ni simple kan. Okey, sekarang ni kita nak masukkan soalan seterusnya. Ni yang cikgu cakap tadi soalannya. Okey. Soalan dekat sini dia suruh buktikan. Biasa ni soalan suruh buktikan. Buktikan adakah persamaan ungkapan ini gandaan bagi 4. Maksudnya adakah ianya boleh dibahagi dengan 4. Jadi first step, cuba korang buat dulu. Berapa jawapannya? Lepas tu kita bincang sama ada dia adalah boleh bagi 4 atau tak. Okay, mulakan. Selesai dulu. Keluarkan dia. 12. Okey, pada pandangan awak ni yang last, adakah ia boleh dibahagi dengan 4? Jawapannya boleh. Bila sebut bahagi dengan 4 adalah merujuk kepada yang depan ni. Dia seolah-olah macam 12B. Kita bahagi yang depan dia aja. Jadi kalau dia boleh bahagi dengan 4, maka persamaan ini ialah persamaan yang boleh dibahagikan dengan 4. Jadi dah terbukti lah. Dah terbukti. Jadi oleh itu ianya adalah gandaan bagi 4. Dah, itu sahaja. Okey, ataupun korang buatlah sikit. Contohnya 12 bahagi 4 dapat 3. Barulah korang buat conclusion macam ni. Tunjuk sikit bukti je lah yang kita boleh bagi dengan 4. Okey. Dah. Okay, move. Nombor 2. Buktikan dia. Berapakah final yang korang dapat? Cuba komen nanti. (2n) tambah dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 2n tambah dengan 2 kuasa 4. Jadi kat sini 4 2n tambah dengan 16 2n. Finalnya adalah 20. Okey, betul. 4 tambah 16 adalah 20. Buatlah ayat sikit. Contohnya kita boleh kata 20 boleh dibahagi 20 boleh dibahagi tepat dengan 5. So maka persamaan ini ataupun 2n tambah 2 tambah 2n tambah 4 ialah gandaan bagi 5. Bergantunglah macam mana korang nak buat ayat. Pastikan pemeriksa kita faham lah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk yang ni cikgu akan bagi jawapannya. Korang kira 3 sampai 5 secepat yang mungkin. Ini korang mesti dapat 14 3n. Yang ini korang mesti dapat 28 5n.
korang akan dapat 36 7N. Okay, mulakan guys. Kalau korang dapat ni, kira betul lah tu gandaan dia. Okay, semua dapat? Ketiga-tiga Tizul kawan lain pun dapat kot. Okay, kau dapat aku nak move. Soalan yang berikutnya. Okay, jom alright. Okay, kita nak masuk soalan yang ada ayat-ayat sikit ni. Oh, ni belum buat lagi. Sorry, tak perasan. Okey, nombor 6. Determine, tentukan bilangan digit bagi jawapan ini. Oh, dia nak bilangan digit dia. Okey, mula-mula kita cari jawapan dulu lah. Seperti biasa. Okey, jadi kat sini apa ni dia nak ni? 2, 3, 2, 1 darab dengan 5, 3, 2, 4. Okey. Sebelum cikgu mulakan ni guys, cikgu nak bagi satu petua. Okey, kalau indeksnya sama, kita boleh darab. Contohnya macam ni. 2 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 3. Yang ni kita boleh darab. Okey, maksudnya 2 darab 5, 10 lah. Jadi 10 kuasa 3. Dengan syarat indeksnya sama. Okey, boleh. Okey, katakanlah tiba-tiba 5 ni dia adalah kuasa 6. Contohlah. Kuasa 6. Ataupun kita kata kuasa 4 lah. Kuasa 4. Jadi adakah mereka boleh darab? Tak boleh. Kerana kuasa tak sama. Jadi macam mana nak buat? Jadi kalau cikgu akan kekalkan 3. 5 ni cikgu akan kekalkan 3. Nampak tak 3? Tambah dengan 1. Boleh faham kan? Okey, jadi kat sini 3 darab dengan 5 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 1. Jadi mereka dua ni dah boleh cantumkan sebab dah sama guys. Okay, faham tak? Jadi macam tu lah. Ni dah jadi 10 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 1. Macam tu. Okay, cuba gunakan konsep ni untuk yang atas tu. Macam mana nak samakan indeksnya guys. Okey, kat sini kalau boleh cikgu akan kekalkan yang kecil. 3, 2, 1 ni kecil. Kat sini kita akan maintain juga 3, 2, 1. Tu tambah dia 4. Jadi tambah dengan 3 lah. Jadi kita dapat 2, 3, 2, 1 darab dengan 5. 3, 2, 1 darab dengan 5 kuasa 3. Jadi nak senang, kita boleh bracketkan dia supaya nampak. Dah sama. So mudahlah kita macam tu guys. Jadi 5 darab 2, 10.
10,321 darab dengan 5 kuasa 3, 125. Jadi kita tak depan lah. 125 darab dengan 10, 321. Jadikan dia nombor piawai. Tapi soalan dia nak berapakah digit dia. Jadi kalau nak tengok digit dia guys, sebab dia kuasa ni, kuasa 321 kan, bahawa 125 depan tu maintain, yang belakang dia ni, 000 dia ni, mestilah ada sebanyak 321 huruf, nombor. Sebab kuasanya 321. Jadi kat kosong dia tu mesti kita akan alihkan sebanyak 321, kan banyak tu. Okey, clear. Jadi sekarang ni berapakah nombor dia? Dekat sini saja pun dah 321, dekat sini ada 3 nombor. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 324. Okey, itulah digitnya. Dalam periksa nak tulis macam ni, boleh tulis macam ni ya. Tulis macam ini saja. Sebenarnya ni tak payah tulis pun tak apa. Lia boleh terus pakai ni ya. Tapi kalau nak membuktikan buat macam ni boleh, tak ada masalah. Okey. Macam ni lah, macam cikgu buat ni. Macam cikgu buat ni boleh. Okey. Ya. Macam ni. Kalau nak buat simple lagi macam ni. Yang ni kan 321. Yang ini kan 3 nombor. Teruslah tambah. Dah, settle. Jadi pelbagai. Jadi kalau cikgu cadangkan buat macam tadi, nampaklah sikit. Nampak untuk kita. Untuk nota cikgu cadangkan buat macam tadi, nampak untuk kita. Okey. Okey, soalan guys. Kalau ada. Tapi ni soalan hot ni kot. Betul, soalan hot. Kurang popular lah soalan hot. Bagus untuk kita. Pijan okey Pijan? Cikgu move. Boleh? Aziz okey Aziz? Pijan okey. Okey, move. Alamak panjangnya. Ish. Malas betul nak baca soalan panjang ni kan. Kalau soalan sejarah lagilah malah nak baca, betul tak? Okey. Dalam satu eksperimen didapati bahawa suhu sebuah logam meningkat daripada 23 kepada H. Maksudnya suhu logam tersebut asalnya 23 telah meningkat menjadi H. Meningkat menjadi H degree. Okey. Jadi mengikut persamaan ini. Dia bagi persamaan dia. Persamaan dia diberi bahawa H equal to 23 bracket 1.15 K. Okey. Apabila logam itu dipanahkan selama K saat. Okey, K ni sebenarnya mewakili masa. Sebab dia kata K saat. Mewakili masa. Jadi K ni masa lah. Okey, hitungkan suhu dalam cm logam itu pada saat yang ke-8. Saat yang ke-8, maksudnya K yang ke-8. Jadi, kita buat macam ni. Kita masukkan balik. Jadi, H equal to 23, 1.15 kuasa 8. Jadi, berapakah nilai H? Kita dapat 70.36 Celsius. Itu je guys. Itu saja. Kena faham soalan lah. Kadang-kadang tak perasan K ni masa kan. Tengok K saja. Padahal ada saat tu menunjukkan dia masa. Okey. Cikgu move Kita move soalan yang berikutnya. Okay, ni pun nak tinggalkan awak buat ni. Soalan nombor 2. Betul? Dia hilang lah pula ya. Okey, soalan nombor 2. Puan Sarah menyimpan sebanyak 15,000 pada 1 Disember 2018 di sebuah bank dengan kadar faedah 4
4% tahun. Okey, kalau bagi kadar faedah macam ni 4% tahun, terus tukar kepada 1.04. Okey, tahu tak kenapa 1.04? Tahu? Boleh? Senang kerja kita. Okey, ada soalan? Kenapa dia tukar pada 1.04? Kenapa? Okey. Kerana kalau 100% nilainya adalah 100. Okey. Lepas tu bila dia meningkat sebanyak 4%, maksudnya kita tambah 4%. Jadi kita jadilah 104%. Jadi sama dengan, faham? Okey, kalau dia kata berkurangan 4, contohlah berkurangan 4, bermaksud dia dah jadi 96%. Jadi dia akan jadi 0.96. Okey, boleh? Jadi dia akan memudahkan kerja kita. Kalau tak, nanti ini saja pun menyakitkan jiwa kita lah nak convert dia. Jadi kita buat awal. Dalam janjang geometrical pun ada. Geometrical arithmetic pun dipakai ni juga. Sama je. Macam geometrical arithmetic yang kita belajar dulu. Okey, boleh Jadi kalau dia berkurangan tolak, ditambah dengan 100. Okey, selepas n tahun jumlah simpanan ialah, okey, jadi dia bagi persamaan kita seperti ini. Nampak tak dia buat awal-awal ni 0.4. Okey lah, dia buat awal, kita bernasib baik lah. Okey, jadi persamaan dia beri 1/15,000 1.04. Jadi n dia adalah tahun. Agak-agaknya berapa tahun ni guys? 2008 kepada 2023. 2018, 2023. Berapa tu? Berapa tahun tu? Berapa n dia? Kira tak? 2008, 19, 20, 21, 22, 23. 5 tahun. Betul tak? N dia 5 kan? Setuju 5 5. Okey. Nice. Jadi cuba guna calculator. Berapa korang dapat? Selepas 5 tahun. Itu kan jumlah simpanan dia. Berapa tu? RM. Iman dapat 18,249.80. Okey, betul Kawan lain berdapat sama kot. Jadi itulah simpanan. Ni bukan untung. Nak dapat untung, tolak 2 ni. Dapatlah untung. Berapa untungnya ataupun faedah dia panggil. Tiba-tiba soalan nak faedah kan. Kalau nak faedah, tolak 2 ni. Bila sebut simpanan, maksudnya yang ini termasuk untung. Maksudnya yang asal tambah dengan faedah. Okay, nak tahu faedah saja, tolak dengan yang asal ni. Dapatlah faedah sahaja. Cikgu beritahu tu kadang-kadang soalan minta macam tu juga. Dia nak faedah sajalah. Ni macam soalan form 3 yang korang belajar dulu lah kan, simpanan tu. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni macam tadi guys. Sama macam tadi. Jadi kita keluarkan soalannya lah. Apa tu? 2n tambah 3 tambah 2n tambah 4 tambah 4 macam 9 lah. 2n tambah 5. Dah. Tu je. Dah, mulakan. Soalannya, adakah boleh dibahagi tepat dengan 7? Berapa dapat last? Siapa dapat? Z ke ataupun IP Jan ke Iman ke dapat yang ni nombor 3? Last final apa jawapannya? Berapa dapat? 56. 56 sini cikgu nampak 2n 56n. Betul Semua dapat sama? Jadi adakah dia boleh bagi dengan 7? Boleh lah kan?
Boleh. Kita buatlah baik sikit. Jadi 56 ialah gandaan 7. Nak buat. Kalau buat pun tak apa. Kita terus buat je. 56. Kita boleh terus buat 56 2N. Sebenarnya 56 je. Okey, boleh dibahagi dengan 7. Ataupun dengan positif 7. Dah. Dengan 7 bagi semua integer positif. Dengan 7 tu ulang baliklah bagi semua integer positif. Dah, positif n. Okey, kalau dah kita nak tulis lagi soalan yang gempak sikit. Kita tunggulah kawan-kawan nak saling jawab. Okey dah, jom. Okey, kat sini dia bagi jadual. Okey, sebenarnya korang tak nak pakai jadual pun boleh aja ni. Apa dia nak sebenarnya baca? Seekor monyet menghidap sejenis penyakit. Monyet itu mempunyai 9 kuasa 1.5. Dahsyat monyet ni. 9 1.5 kuasa. Tak pernah kuasa point ni. Dijangkiti pada hari pertama. Okey, ni adalah hari pertama. Sebab tu buat macam ni. Okey. Tapi tak payah buat pun tak apa guys. Okey je, aku tunjuk nanti. Lepas itu bilangan sel dijangkiti menjadi 2 kali ganda setiap hari. 2 kali ganda, maksudnya kalau 2 kali ganda 9 1.5 jadi 3 lah. 2 kali ganda jadi 9 kuasa 6 lah. Jadi 9 kuasa 12. Macam tu lah. Okey, penyakit itu menjadi teruk apabila 2 sel badan dijangkiti kanser. Jadi pada hari keberapakah menjadi teruk? Okey. Jadi agak-agaknya pada peringkat ke manakah yang kita boleh convertkan 3 menjadi 3 kuasa 24? Contohnya ni. Kalau kat sini kan 9 1/5 ni kalau nak jadikan 3 darab berapa jadi 1.5? Apijan? Macam mana kau nak jadi? 3 kuasa berapa ni? Sama dua-dua ni. Okey, aku ajar lah ya. Okey, caranya macam ni. Mula-mula korang salin balik 1 1.5. Tak nampak lah guys. Warna lain lah. 9 1.5. Okey, 9 tu sebenarnya, 9 ni sebenarnya ni dia adalah 3 kuasa 2, 9. Faham tak? Kan? 3 kuasa 2, 9 kan? Jadi 2 ni korang darab lah kat sini. Jadi akan jadi 3. 2 darab 1.5, 3. Jadi 3 kuasa 3 sama dengan 9 kuasa 1.5. Faham tak? Okey. Okey guys. Komen sikit guys. Boleh faham tak? Faham Okey, cuba tengok yang 12. Adakah 12 sama tak? Dapat tak macam ni? Ataupun kena tambah lagi sampai 5? Tapi dia buat kotak ni mesti sampai ni kot. Jadi kalau kat sini 9 kuasa 12. Cuba buat, dapat tak? 9 kuasa. Okey. Jadi kat sini kalau ikut 9 ni adalah 3 kuasa 2, 9. Jadi sebenarnya adalah 3 darab 24. Jadi sebenarnya sini adalah 3, 24 lah. Jadi betul lah tu. Sama kan? Jadi dia tanya berapa harikah dia menjadi 3 kuasa 24 pada hari keempat. Okey. Jadi tulislah. So pada hari keempat. Itu saja jawapannya. Okey. Jadi kita nak buat ayat. Buatlah ayat macam ni. Peringkat ni penyakit.
Okey. Penyakit menjadi 324 pada hari, alamak ini tak ada, hari keempat. Macam tu lah nak buat ayatnya. Penyakit pula. Penyakit K lah. Faham kan? Okey. Jadi sebenarnya korang tak payah buat jadual pun tak apa. Cuma jadual ni nak suruh kita nampak je lah. Okey, dah habis guys. Jadi untuk indeks ni dia sederhana. Kalau yang lama dulu, format lama dia lagi susah, dia banyak lagi step-step lain. Okey, sebab apa? Sebab dia nak relatekan dengan SERP tu nanti. Sebab dia orang ada subtopik SERP kan. Okey, kita ada 10 minit lagi. Cikgu rasa nak masuk sikit SERP boleh tak? Korang ready ke? Otak-otak masih ready lagi? Ke dah tak tahan dah? Kita masuk basic SERP boleh tak? Adakah anda sanggup menerima cabaran IP Jan? Fatin boleh je? Okey, bagus Fatin. Diana okey Diana? Kita masuk basic boleh? Minggu depan kita masuk heavy sikit. Laju pula. Nuri okey? Alhamdulillah. Jom kita buat sikit sikit je. Kurang-kurang dapat 1 minit, 2 minit ke? Okey, jom. Okay. Itulah benda screen nak conteng susah tiba-tiba. Kenapa ni? Okey, ni kita punya cert kita, formulanya. Okey, formulanya senang je. Dia macam juga indeks, cuma dalam bentuk keadaan punca kuasa. Kalau indeks kuasa kan, ni punca kuasa. Tadi kalau ikut kita buat A kuasa 2. Okey, B kuasa 2. Kalau sama kita boleh darab kan. Tapi kali ni dia buat A 1/2. 1/2 tu sebenarnya adalah punca kuasa lah, sama je. Cuma dalam kes ni memang kita kena maintainkan punca kuasa tu. Kita tak boleh jadikan bentuk macam ni. Tapi sebenarnya boleh kita buat. Cuma dia nak nampakkan penggunaan cert tu lah. Okey, kat sini pun sama macam darab tadi. Kalau cert yang sama, maka kita boleh darabkan dia. Bahagi pun betul. Kalau cert yang sama, kita boleh bahagikan dia. Okey, ni sama macam indeks tadi. Okey, jadi kita buat satu contoh. Okey, contoh kat sini. So, dia buat macam ni. Kuasa 2. Okey, kita boleh buat macam ni. Dan juga sebenarnya, kita boleh juga buat seperti ini. Sama je, sebab bahagi tu per. Jadi mana-mana yang korang senang. Cikgu lebih suka macam ni, nampak sikit. Sebab nak potong-potong senang kan. Okey. Jadi disebabkan dianya adalah 2 kali, jadi kita darab 2. Sebab dia punca, dia kuasa 2 kan, kita darab 2. Okey, ni maksud cikgu. Okey. Okey, sampai sini okey, boleh? Boleh faham? Okey. Jadi bila sampai kat sini, maka kita terus boleh buat 2 darab 2, nampak tak? Punca kuasa 2, punca kuasa 2. So, bila dia darab 2, bila dia darab 2, bermaksud bahawa kita boleh buat punca kuasa 2, 2 bahagi 5 punca kuasa 2 bahagi 2. Okey, sampai sini okey tak? Boleh? Sampai sini clear? Cikgu nak ajar shortcut ni. Boleh? Cikgu nak ajar shortcut boleh Cikgu nak padam ni. Okey, cikgu nak ajar shortcut boleh. Okey. Jadi shortcut dia macam ni. Tu basic dia nak faham kan? Okay, kalau dia kuasa dia sama kat luar tu, so apa yang korang boleh buat adalah korang terus didarab ni. Jadikan kuasa. Okey, ini dia kuasa, yang ini pun jadikan kuasa. Dekat bawah ni pun jadikan kuasa.
Dekat atas kuasa, kat bawah kuasa. Jadi korang terus boleh buat kuasa 2 dan juga 5 kuasa 2. Macam tu. Okey. Boleh? Tujuan kenapa? Supaya kita terus boleh potong. Salah potong pula. Punca dengan kuasa. Maka teruslah kita dah dapat 2/5. Tada! Boleh kan? Okey. Tiba-tiba kat sini dia minta buat generalisasi ni. Generalization. Tak ada masalah. Okey. Generalization tu maksudnya apa? Maksudnya kita ambil soalan tuan yang awal ni tadi, yang asal ni, kita samakan dengan jawapan kita. Okay, therefore kita buat punca. Contoh tak? Better sikit. Okey, lepas tu generalisasi ni maksudnya kita tulis balik soalan tadi. Okey, better sikit. 2 bahagi dengan punca kuasa 5 kuasa 2 sama dengan jawapan kita. Okey, kita jangan stop sampai sini. Kita kena jadikan semua ada cert. Menunjukkan bahawa ini kuasa bila kita pindahkan jadi punca. Jadi jawapan kita adalah punca kuasa 2 bahagi punca kuasa 5 sama dengan punca kuasa 2/5. Itu je guys. Itu namanya generalisasi. Okey, clear? Clear Alright. Kalau clear kita buat satu soalan. Satu soalan je. Lepas tu dah. Kita dah stop. Satu soalan saja. Korang pun dah penat ni. Okey. Nombor 2 je. Nombor 3 tu minggu depan kita akan sambung lagi. Okey. Mulakan sekarang. Sekejap. Tutup sekejap. Sementara korang kira-kira. Bijan dapat apa Bijan? 3 darab 5. 3 darab 5, 15 lah. Okey, kawan lain dapat sama tak? 15 kan? Betul lah, 3 darab 5, 15 lah. Sama je. Betul dia nak 15. Okey, lepas tu buat generalisasi. Cuba buat